warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita minggu ni setelah kita bercuti selama 2 minggu kan. Rasa macam lama sangat dah 2 minggu tu. Kita dah masuk tahun baru dah ni. Jadi kita kena habiskan lah. Silibus kita masih banyak lagi. Kita kena kejar untuk ujian akhir dah tak lama. Ujian akhir kita akan buat ujian akhir minggu ke-13. Jadi kita ada satu bab lagi akhlak Islamiah kan. Jadi minggu ni saya nak habiskan bab ibadah Islam ni. Okey, jadi kita boleh buka slide yang sama, slide ibadah Islam yang sama. Yang kita dah belajar minggu sebelum banjir tu kan. Kita sempat kelas hari Ahad tu, kelas yang Ustazah upload video dalam future tu. Ustazah sempat lah sentuh ibadah Islam part 1 lah. Kita panggil part 1 lah. Jadi Ustazah akan sambung dengan part 2 pula. Part 2. Okey, jadi boleh tengok slide. Okey. So kalau sebelum ni kita dah sentuh berkenaan dengan maksud ibadah kan, asas ibadah dan sebagainya. Jadi minggu ni kita sambung dengan pembahagian ibadah dan syarat-syarat ibadah, dan last sekali implikasi ibadah lah ya. Boleh guna slide yang saya dah bagi dalam Google Classroom ni ataupun YouFuture kan. Ni boleh guna yang sama lah. Yang ni saya dah sentuh dalam video yang pertama tu, pengertian ibadah, skop ibadah, asas ibadah, keistimewaan ibadah pun saya dah sentuh. Jadi kita sambung terus dengan ni lah, pembahagian ibadah. Ibadah khusus dan ibadah umum. So apa dia ibadah khusus, apa dia ibadah umum tu? Okey, ibadah khusus ni dia termasuk semua perkara fardu ain, iaitu rukun Islam kan. Rukun Islam iaitu solat, puasa, zakat, haji kan. Iaitu semua di bawah ibadah khusus. Di mana ibadah yang ni, ibadah khusus ni adalah ibadah yang dah ditetapkan, dah ditentukan struktur dia, sistem dia, peraturan-peraturan berkenaan dengan ibadah tu dah ditentukan secara lengkap dalam syariah Islam tu. Dah lengkap dah. Dan terperinci lah, dan maknanya contohnya kita ambil solat lah. Solat dah ada sistem, dah ada kalau kita bercakap tentang solat ni, kita kena tahu apakah maksud dia, apakah syarat sah dia, apakah syarat wajib dia kan. Semua dah ada kan. Dan dari segi rukun-rukun dia, rukun-rukun solat apa kan, perkara sunat solat apa kan, dan perkara yang membatalkan solat apa, semua dah ada. Maknanya maknanya ibadah tu dah distrukturkan, dah ditentukan, dah ada peraturan-peraturan dia yang kita kena ikut dah. Maknanya. Dan satu lagi, ibadah khusus ni kita kena sempurnakan, maknanya kita kena buat, wajiblah ke atas orang Muslim kan. Semua yang bergelar Muslim kan, tak kira lelaki ke perempuan ke kan. Dan ia merupakan fardu ain kan, wajib. Bentuk dan cara ibadah ini tidak boleh direka-reka atau dilakukan dengan kehendak hati lah. Maknanya ibadah khusus ni tak boleh kita nak cara nak melakukan ibadah tu, kita tak boleh sesuka hati lah. Kita tak boleh nak reka-reka kan. Contohnya cara solat, kita kena ikut cara solat yang paling sempurna kan, iaitu berdasarkan as-sunnah kan. Persyaratan solat ni kita boleh dapat dalam Al-Quran. Maknanya Allah suruh kita tunaikan solat, tapi cara nak menunaikan solat tu kita merujuk kepada as-sunnah, iaitu cara Nabi Muhammad solat. Yang tu cara betul lah solat ya. Jadi kalau ada, jadi kita tak boleh sesuka hati nak ubah kan. So kalau ada contohnya kan, kita jumpalah dengan setengah pihak yang sesuka hati mengubah kan. Contohnya
dia buat apa ni, cara sujud lain contohnya kan, ataupun apa ni, contoh kat Indon lah ada kes kan, ada kes apa ni, yang solat laju tu, kan, dalam beberapa saat saja dah siap kan, betul ke tak betul tu, kan. Jadi cara solat yang betul ni kita kena ikut lah, macam mana Nabi Muhammad solat macam mana kan, kena ikut betul-betul lah, rukun dia kena cukup dan sebagainya kan. Jadi itulah ibadah khusus, itulah ibadah khusus, di mana ibadah khusus ni adalah ibadah yang mana struktur, sistem dan peraturan mengenainya telah ditentukan oleh syariah Islam secara lengkap dan terperinci, serta ia mesti dipenuhi dengan sempurna kan. Okey, jadi kita masuk pula ibadah umum. Ibadah umum ialah pengabdian diri secara tidak langsung kepada Allah sallallahu ta'ala menerusi semua urusan kehidupan duniawi yang menyangkut hubungan sesama manusia dan makhluk lain yang berlandaskan akidah dan syariat Islam. Jadi ibadah umum ni dilebih kepada kita abdikan diri kita kepada Allah dalam segala apa yang kita buat dalam hidup kita ni kan. Semualah daripada kita bangun tidur hingga kita tidur semula kan, kita abdikan apa saja kita buat tu kerana Allah, barulah dikira sebagai ibadah kan. Tak kira lah kita kat mana pun, kat mana-mana pun, bila-bila pun, kalau kita buat kerana Allah, benda tu akan dikira sebagai ibadah, kita juga akan dapat pahala kan. So awak boleh tengok juga nota yang Ustazah bagi ni kan, nota ni awak boleh rujuk kan. Ustazah bukan saya saja bagi ni, jadi nota ni dia ada maklumat yang lebih terperinci lah. Jadi Ustazah nak beritahu juga ibadah ni adalah ibadah ni ialah semua perkara yang disukai dan diredai Allah. Ini awak kena tahu juga ni, ibadah adalah semua perkara yang disukai dan diredai Allah, sama ada perkataan, perbuatan, zahir dan batin. Okey. Jadi ibadah ni bukan sekadar apa yang sembahyang, solat, zakat dan haji semata-mata. Itu ibadah khusus. Tapi kita juga ada ibadah umum. Kan. Jadi skop ibadah ni luas. Seperti yang Ustazah beritahu dah sebelum ni kan. Ibadah dalam Islam ni luas. Dia bukan semata-mata solat, bukan semata-mata di masjid saja baru dikira ibadah. Tak. Di mana-mana pun kita di mana-mana pun akan dikira sebagai ibadah. Contohnya lah, contohnya kita berbakti kepada mak ayah kan, pun dikira sebagai ibadah yang kita buat kerana Allah. Ataupun kita sambung silaturahim dengan jiran, dengan kawan-kawan, pun dikira sebagai ibadah kalau kita buat kerana Allah kan. Jadi di sini awak boleh nampak lah kan, ibadah khusus, ibadah umum tu kan. Jadi apa yang ada dalam nota ni pun sebenarnya apa yang ada dalam slide tu sebenarnya ringkasan daripada nota ni je lah kan. So awak boleh nampak kat situ. Jadi ibadah umum ni yang saya beritahu tadi, pengabdian diri secara tidak langsung kepada Allah, melalui apa? Melalui urusan kehidupan kita kan, kita buat apa sepanjang hari, berkait dengan hubungan kita dengan manusia lain kan. Contoh kita bekerja, kita belajar, kita berbakti kepada mak ayah, kita tolong masa banjir kan. Jadi dan bersangkut juga dengan hubungan kita dengan makhluk lain, contohnya haiwan kan, haiwan, tumbuhan dan sebagainya, selagi ia berlandaskan akidah dan syariah Islam, selagi benda tu tak melanggar syariat Islam lah kan. Selagi benda tu kita tak buat benda yang dilarang oleh Allah lah, kita buat benda yang baik-baik kan, niat kerana Allah, maknanya akan dikira sebagai ibadah. Tak kira kat mana pun, maknanya tak terikat dengan tempat, tak terikat dengan masa kan. Jadi itulah pembahagian ibadah. Okey, dan seterusnya kita sambung dengan syarat-syarat ibadah. Iaitu pertama, niat. Kan tulisan macam tu. Jadi sebenarnya saya nak buat panjang. Tak tahu kenapa dia jadi macam tu. Tak apalah.
amalan itu tidak bertentangan dengan kehendak syarak, mestilah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan sesempurna yang mungkin. Mestilah dilakukan dengan tidak melalaikan kewajipan ibadah khusus dan ibadah lain. So kita tengok pula kat nota, kat nota lebih terperinci lah kan. Okey, syarat-syarat ibadah. Okey. So inilah antara syarat-syarat ibadah. Yang pertama sekali, pekerjaan itu hendaklah disertakan niat yang baik dan ikhlas kerana Allah. Kan? Yang pertama sekali niat, kan? Maknanya kita buat sesuatu, yang penting sekali ialah niat. Jadi niat yang menentukan apa yang kita buat tu, kan? Contoh kita buat benda baik, kan? Kalau kita niat kerana Allah, terus akan dikira sebagai pahala ibadah, akan dikira sebagai ibadah, kan? Tak kira lah, kita bukan solat saja dikira sebagai ibadah, kita buat benda lain pun dikira sebagai ibadah. Contohnya kita mencari rezeki yang halal. Contohnya nanti kan dah habis belajar, kita bekerja. Okey, kita kerja ni niat untuk apa ni? Niat yang pertama sekali, contohnya niat kita biasanya niat yang baik-baik lah, kan? Kita nak, contohnya kita nak sara hidup, kita nak tolong mak ayah kita, ataupun kita nak bina hidup baru, ataupun kita nak membina keluarga baru, kan? Jadi kita cari rezeki. Niat tu betul dah. Lepas tu dan masa sama kita niat juga kerana Allah, kan? Ikhlas kerana Allah. Jadi yang penting yang penting niat kita tu mestilah niat yang baik. Tak boleh niat kita okey, ni nak apa? Nak menunjuk-nunjuk contohnya, kan? Ataupun kita kerja tu ataupun kerja apa ni? Ada niat yang tak baik lah, kan? Ataupun kita niat tak kerana Allah dan sebagainya, kan? Jadi tu tak dikira sebagai ibadah lah, kan, macam tu, kan? Okey, so okey, yang tu pertama sekali niat. Niat yang baik dan ikhlas kerana Allah, yang pertama. Okey, yang kedua, pekerjaan itu mestilah pekerjaan yang diharuskan atau diterima oleh syariat Islam dan tidak bercanggah dengan hukum-hukum tersebut. Yang ni yang kedua. Yang tadi niat. Yang kedua ni dia kena berlandaskan syariah Islam. Apakah itu ni? Maknanya tak melanggar, maknanya apa pekerjaan kita buat tu benda yang baik-baik je lah. Benda yang mendatangkan pahala, benda yang tak dilarang oleh Allah lah, bukan benda yang berdosa dan sebagainya, kan? Jadi pekerjaan kita tu mestilah diterima oleh syariah Islam, tak bercanggah dengan hukum-hukum. Kita tengok apa yang kita buat tu ada tak unsur-unsur perkara haram dan sebagainya, kan? Contoh kerja, kan? Contohnya ada mungkin kita part time. Adalah saya tahu ada setengah student ustazah ni yang kerja part time, kan? Kerja apa orang kata, kerja sementara, kan? Separuh masa, kan? Jadi ada yang kerja, jadi kita nak kerja tu, kita kena tengok dulu tempat tu, contohnya ada tak jual minuman keras, kan? Sebaiknya kita elakkan daripada kedai-kedai yang menjual minuman keras, kan? Ataupun kita elakkan daripada kita bekerja di tempat yang contohnya kelab malam, contoh tempat yang apa, tempat yang apa ni orang kata maksiat, kan? Maksiat macam tu. So sebaiknya kita elakkan, kan? Jadi apa, so kita kena buat benda tu, benda yang tak melanggar syariat Islam lah, barulah dikira sebagai ibadah. Sebab apa? Sebab ibadah ni, ibadah kepada Allah ni bersifat suci dan bersih, tidak menerima amalan yang kotor, kan? So macam mana? Contohnya lah, kan, kita kerja ni, kita kerja kat tempat apa ni, kelab-kelab malam ni, niatnya nak tolong mak ayah, kan? Niat dah baik, tapi tempat tu pula yang tak sesuai, pekerjaan tu pula yang tak sesuai, kan? Benda bercanggah dengan syariah Islam. So tak dikira sebagai ibadah lah, kan? Sebab ibadah ni, ibadah kepada Allah ni ialah suci dan bersih. Kita tak boleh campur adukkan dengan maksiat dan sebagainya.
kan. Dia niat tak menghalalkan niat tak menghalalkan cara lah kan. Walaupun niat kita kita nak tolong mak ayah kan, tapi cara kita tu salah kan, so tak boleh lah kan. Okey, yang ketiga, syarat yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan itu tidak menghalang seseorang dari melaksanakan tanggungjawab yang asasi sebagai seorang Muslim. Kan, seperti ibadah khusus. Kan, contohnya lah kita buat pekerjaan tu kan, janganlah sampai pekerjaan tu membuatkan kita lambat solat kan. Janganlah kita buat kerja tu sampai kita terpaksa tinggal puasa, tak boleh nak bayar zakat dan sebagainya kan. Jadi pekerjaan yang kita buat tu kalau boleh janganlah sampai macam tu sekali kan. Sebab apa? Sebab kita hidup ni, tujuan utama kita ibadah kepada Allah kan. Kan, ibadah yang tu yang kita kena utamakan dulu. Janganlah kita sampai, maknanya kita nak buat pekerjaan ni sampai kita lalai ibadah yang sepatutnya kita buat tu. Iaitu ibadah kepada Allah kan. Solat dan sebagainya. Jadi contohnya lah, tempat kerja kita tu kan, bos, contohnya bos, ketua lah, okey dia kan, tak bagi kita solat. Mana lagi penting, kerja tu pun ataupun solat? Semestilahnya solat kan. Sebab yang memberi rezeki tu ialah Allah, bukan bos tu. Contohnya lah, awak utamakan bos tu dulu kan. Bos tu hanya memberi gaji tiap-tiap bulan, banyak tu je kan. Tapi Allah ni, dia boleh lebih berkuasa daripada bos tu. Dia boleh tiba-tiba kan kita jatuh sakit, kan. Jadi tak ada makna pun kita dapat duit bulan-bulan tu kan. Tak berkat kan. Jadi yang mana kita kena utamakan dulu. Jadi pekerjaan kita tu janganlah sampai menghalang kita daripada menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Ibadah khusus kan, itu yang paling utama lah kan. Kita tak nak jadi kita tak nak berbangga dengan meninggalkan ibadah khusus ni. Ada setengah orang lah kan, dia ada rasa bangga sebab dia tak puasa, dia ada rasa bangga sebab dia tak solat. So orang yang macam ni kita kena check balik dia punya iman, dia punya akidah kan. Takut dah terbatal dia punya akidah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak sengaja meninggalkan tu, lain, kita boleh qada kan. Kita tak sengaja, tu lain. Tapi kalau sengaja tu, dia dah lain. Satu, sengaja dan masa sama dia bangga yang dia dah meninggalkan ibadah tu. Itu kena check lah akidah dia kan. Okey, dan seterusnya, syarat keempat ialah pekerjaan itu hendaklah dilakukan dengan tekun, cekap dan optimum. Dalam hal ini, seseorang pekerja seharusnya bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam lingkungan kemampuan dan kepakarannya. Jadi, yang ni syarat yang seterusnya lah. Maknanya, kita buat sesuatu tu kita kena bersungguh lah. Contohnya, sebagai belajar kan, pelajar fokus betul-betul dengan belajar kan. Barulah maknanya Allah tengok lah, maknanya konsisten kita buat tu, istiqamah. Allah lebih suka amalan yang walaupun kecil tapi istiqamah. Termasuklah kita belajar ni, kita niat kerana Allah, kita niat benda baik-baik kan. Lepas tu kita istiqamah, kita buat bersungguh-sungguh sehingga kita berjaya lah kan. Orang kata menyelut perkasan biarlah hingga ke lengan. Yang betul ke tak Ustazah ni kan. Jadi maknanya kita buat sesuatu tu biarlah sampai, maknanya orang kata beres, biar sampai habis. Tak nak sekerat-sekerat kan. Tu baru betul. Kita jangan cepat sangat mengalah, jangan cepat sangat berputus asa. Kita kena yakin dengan Allah kan. Sebelum ni kita ada belajar beriman pada qada dan qadar kan. Kita kena yakin dengan Allah. Kan. Datanglah ujian berat macam mana pun, kita yakin dengan Allah, insya-Allah ada orang kata kebahagiaan akan menantilah, insya-Allah kan. Kejayaan akan menanti kita, insya-Allah. Jadi, dan last sekali, pekerjaan itu hendaklah disediakan dengan rasa syukur kepada Allah dan dilakukan dengan cara yang sederhana. Maknanya kita buat ibadah tu
dan bersama kita maknanya kita sentiasa mana ada rasa syukur kepada Allah dan kita boleh lagi melakukan pekerjaan tersebut kan. Dan kita buatlah secara sederhana, janganlah sampai ekstrim kan. Kita maknanya dalam Islam ni dia sentiasa bersederhana, lebih baik bersederhana lah. Jangan terlalu ekstrim dan sebagainya. Jadi itulah syarat-syarat ibadah kan. So kalau kita buat apa saja dalam hidup kita ni, kalau cukup syarat ni, barulah dikira sebagai ibadah. Dan barulah maknanya kita dapat pahala. Last kali iaitu berkenaan dengan implikasi ibadah. Yang ni ibadah khusus lah. Implikasi ni maksud dia kesan lah, kesan. Okey, solat yang pertama boleh mendisiplinkan diri. Disiplinkan diri macam mana? Kita dalam Islam ni maknanya kita disuruh untuk solat apa orang kata awal waktu kan. Solat 5 waktu di awal waktu. Jadi orang yang betul-betul menjaga solat ni kan, menjaga maknanya dia solat, maknanya dia jaga dari segi solat tu awal waktu. So dia automatik mendisiplinkan diri dia. Macam duduk asrama kan, azan je kena pergi berjemaah. Yang kedua mengerat perpaduan. Ini antara maknanya kita solat berjemaah. Kan kita berjumpa kawan-kawan, jiran-jiran dan sebagainya. Kan lama tak tegur kan. Lepas solat lah, jangan tengah solat pula tegur kan. Okey, sentiasa mengasihi Allah kan. Yelah kan. Kalau kita solat 5 waktu tu ingat sebab kita solat ni kerana Allah kan. Menghalang daripada perkara mungkar. Solat yang betul-betul maknanya khusyuk. Solat yang sempurna, insya-Allah boleh menjaga menghalang seseorang lah daripada melakukan perkara yang mungkar, perkara maksiat kan. Jadi contohnya lah, mungkin ada orang tanya kan, kenapa saya solat Ustazah tapi saya buat juga benda-benda yang tak patut tu. Mungkin ada tak kena dengan solat dia kan. Mungkin ada yang tak kena dengan solat kita, mungkin kita tak khusyuk kan. Tak solat yang betul dan sebagainya kan. Jadi kena perbaikilah solat kan. Okey, itu dari segi ibadah. Itu dari segi solat lah. Tapi sebenarnya yang saya sentuh tadi dari segi rohani. Tapi boleh juga kita sentuh dari segi saintifik. Setiap pergerakan solat tu sebenarnya bagus untuk badan kita. Contohnya rokok, berdiri tegak, sujud, apa lagi, duduk di antara 2 sujud dan sebagainya. Semua setiap pergerakan tu ada kelebihan dia dari segi kesihatan lah, dari segi fizikal tu berbadan kita. Contohnya kita sujud kan, kepala kita rendah kan, macam tu kan. Jadi oksigen darah tu dia akan mengalir sampai ke otak ni. So kita akan rasa fresh. Lepas solat kita akan jadi fresh kan. Implikasi ibadah puasa ni, satu, mencapai takwa. Sebab apa? Sebab puasa ni dia menguji dari segi ketakwaan kita macam mana. Maknanya kita puasa ni tak ada siapa tahu, betul tak? Hanya Allah saja yang tahu. Kita boleh je nak kelentong orang kan, orang tak nampak kan. Ada yang kata puasa tapi pergi beli makanan senyap kan, lepas tu duduk dalam bilik senyap. Menyucikan batin manusia. Puasa ni bila tak mampu, contohnya tak mampu nak kahwin contohnya kan, dah meningkat dewasa kan, tak mampu nak kahwin lagi, so perbanyakkan puasa. Implikasi dari sudut saintifik ni ialah memelihara kesihatan, di mana puasa ni memang terbukti boleh membantu tubuh badan kita ni kan. Kita ni setiap hari makan, pagi, petang, tengah hari kan, siang, malam, makan aja kerja kan. Jadi badan kita ni penat. Sistem pencernaan kita ni penat kan. Tak berhenti bekerja. Jadi puasa ni lah yang maknanya sebenarnya puasa ni sangat bagus dari segi kesihatan. Jadi diberi masa untuk badan kita ni rehat. Saintis daripada Jepun yang puasa ni sangat bagus. Dia menghidupkan sel sistem
satu sistem ni di mana sistem ni hanya akan aktif bila kita puasa. Iaitu sistem ni dia membantu badan kita ni mencuci. Dia akan cuci semua organ daripada segala kekotoran. Kekotoran tu apa? Contohnya sel-sel mati ataupun toksin-toksin, ditolong cuci, recycle. Dia macam pemuliharaan lah kan. So dia hanya akan beraktif bila kita puasa saja. Ni penemuan yang dibuat oleh saintis Jepun. Jadi apa yang Allah buat tu bukan saja-saja. Termasuklah puasa. Kenapa Allah suruh puasa ni? Apa yang dapat daripada puasa ni? Pernah terfikir tak? Selama ni fikir, alah beratnya nak kena puasa, alah tak boleh makan, alah lapar nanti kan. Tapi kita tak sedar sebenarnya segala ibadah-ibadah ni maknanya tubuh badan kita perlu kepada ibadah-ibadah ni sebenarnya kan. Kan. Okey, so itu puasa. So yang lain kita secara ringkas je lah. Iaitu zakat, iaitu menyucikan rohani, membersihkan harta, menumbuhkan rasa syukur, menolong orang susah, mendatangkan keberkatan. Di mana zakat ni kita mengeluarkan harta kita, ada bentuk duit ataupun beras dan sebagainya. Dan banyak lagi lah. Dia ada banyak lagi jenis zakat-zakat. Zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat pertanian dan sebagainya, zakat emas dan sebagainya. So bila kita buat kita tunaikan zakat ni, dia automatik macam kita nak membersihkan harta kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, mungkin harta kita ni ada terselip benda-benda yang syubhah dan sebagainya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat, insya-Allah boleh membersihkanlah mana yang kita tak nampak tu kan. Dan satu lagi, menumbuhkan rasa syukur. Maknanya bila kita memberi zakat ni, maknanya dia menunjukkan kita ni mampu sebenarnya kan. Bila kita boleh mengeluarkan zakat, maknanya kita ni mampu. Kita ni tergolong dalam orang yang senang lah juga kan. Jadi kita bila kita keluarkan zakat tu, kita syukurlah. Maknanya kita boleh, kita masih lagi mampu kan. Dan kita boleh menolong orang susah. Zakat kita ni ramai lagi asnaf-asnaf yang memerlukan, contohnya fakir, miskin dan sebagainya, orang susah dan sebagainya kan. Okey. Dan seterusnya ibadah haji, mengingati akan kematian, mengikis sifat sombong dan ego, mendidik tentang pengorbanan, menteladani perjuangan para nabi. Okey, jadi saya nak tengok dari segi mendidik tentang pengorbanan itulah. Contohnya haji ni, bila kita nak pergi haji, kita kena pergi ke tanah suci kan. Jadi kita berkorban. Kita berkorban dari segi apa? Satu, dari segi harta. Sebab apa? Sebab harta kita perlukan kos yang tinggi lah untuk kita nak ke tanah suci kan. Beribu-ribu kan. Jadi satu pengorbanan dari segi harta. Dan seterusnya pengorbanan dari segi masa kita kan. Kita pergi ke mana, kita tinggalkan terus dekat tempat kita tu, kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan harta kita tinggalkan kerja kita kan. Itu pun dikira sebagai satu pengorbanan lah. Jadi itu maknanya implikasi haji ni, dia mengajar kita untuk berkorban kan, berkorban. Dan menteladani perjuangan para nabi. Para nabi, maknanya contohnya kita pergi ke Mekah, Madinah kan. Maknanya kita kat sana kita lebih dekat dengan kekasih Allah lah, iaitu Nabi Muhammad SAW kan. Mana kita tahu kisah-kisah dia, kita boleh pergi ke Gua Hira dan sebagainya kan. Jadi so ini antara implikasi ibadah tu. Okey, so sampai sini sahaja. So kita akan bertemu lagi dalam kelas Google Meet. Ustazah nak bagi tugasan di mana dalam kelas Google Meet tu nanti Ustazah akan tanya kita akan buat dalam bentuk praktikal ibadah. So Ustazah akan buat praktikal ibadah dalam Google Meet nanti. So siap sedialah buat ulang kaji sikit berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan solat, berkenaan dengan haji, berkenaan dengan zakat. Ustazah akan tanya. Ustazah tanya.
So study lah sikit Ustazah akan tanya dalam Google Meet nanti. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.